Assalamualaikum kepada Puan Jamalia binti Jaafar. So, hari ini grup kami akan membuat satu projek kesuanan dan kami akan menjadikan meeting tentang ejen yang nak jadi ejen yang paling banyak sales dekat kawasan tersebut. Nama saya Muhammad Ikram bin Khairuddin dan kat batik saya ialah 08 BFM 20F 3003. Dan rakan saya Muhammad Syamil bin Madlan 08 BFM 20F 3012 dan Muhammad Rashidi bin Rustam 08 BFM 20F 3013. So kami akan mulakan meeting kita orang. Okay, Assalamualaikum guys. Sorry ajak meeting malam-malam ni. Sebab saya ada idea, apa kata kita jadi ejen untuk produk baju daripada brand Bajanan. Sebab saya dah buat some research dan baju ni sangat bagus Sebab yang first kali yang paling bagus sebab dia treat soil dia elokkan balik tanah-tanah yang kita nak buat untuk kita punya ni apa tanian. So baju ni memang bagus Benda tu dia 100% organik dengan halal sebab dia tak diperbuat daripada kulit pula. Tak diperbuat daripada najis binatang. So apa kata korang? Okey juga idea tu. Tapi saya sumbangkan modal sebanyak 30% lah, membenarkan ini adalah perkongsian. Bagaimana pula dengan Cik Rashid Setakat ni Bajenas ni dah ramai orang tahu ke belum? Tak sebab saya tengok follower dia baru 1000 lebih dekat Instagram. Oh, baru lagi lah. Baru lagi. So boleh kata mungkin jadilah kalau kita start jadi ejen InsyaAllah boleh. Dengan strategi yang betul kita boleh buat. So kalau kita korang kena buat satu rancangan lah untuk jadi ejen ni. betul. Boleh. Saya sebagai orang yang paling keluarkan modal banyak, saya lantik Syami untuk jadi pengurus jualan dengan Rashidi sebagai pengurus operasi. Okey tak? Okey juga tu. Okey, boleh. Okey. Okey, ini adalah jadual tugas kita sebab kita masing-masing pun dah ada part masing-masing. So kerja saya akan menyelaraskan dan merancang kewangan dengan memastikan aliran tunai berjalan dengan lancar. So Syami, kalau boleh saya nak awak memastikan jualan mencapai sasaran setiap bulan dan memasarkan produk yang dihasilkan oleh Bajanas Since awak pun dah jadi pengurus jualan. Kalau macam untuk Encik Rashidi pula, memastikan operasi kita berjalan dengan lancar dan memastikan kualiti produk terjamin. Okey Rashidi? Boleh. Boleh buat Boleh, insyaAllah. Okey. Tak ada masalah pun untuk menjadi pengurus jualan ni. Okey. So ini business model kita Saya dah brainstorm semalam. Kot-kot lah awak ada boleh nak tambah input apa-apa ke kan. Sebab saya dah target key partners kita ni macam kita letak produk Bajanas tu dekat kedai So antara yang saya listkan semalam, yang saya brainstorm, kita letak dekat Eco Shop, Kedai Bunga, Shopee dengan Lazada. Since pandemik ni pun saya rasa kalau buat cash online banking, kalau postage lagi okey Idea yang benar lah. Sebab kalau kita buat online waktu sekarang ni mungkin agak yang senang lah. Kalau nak bersemuka tu agak susah sikit. Jadi saya lihat pada business model Canvas ni sangat menarik dan boleh pergi jauh. Okay. Kita punya bisnes ni kita memang letak dekat kedai orang saja ke ataupun kita ada tempat jualan kita sendiri? Kita ada letak kat kedai orang juga yang macam saya cakap tadi. Kita ada jual juga. Kita letak macam kita buat Instagram dan direct orang tu contact dengan kita Lepas tu kalau pandemik ni dah habis, saya target kita boleh turun kat pasar tani ke kan, setiap pagi. Boleh try promote kat orang tentang baju Bajanas ni. Okey. Idea yang bernas dan jelas.
So target kita adalah pekebun kecil lah. Pekebun kecil, petani dan peternak suri rumah lah. Betul. Sebab saya rasa ini je lah kot orang-orang yang akan pakai baju kita. So saya dah kecilkan skop target audience kita kan. Ini antara 4 lah. Kalau you all nak tambah lagi ke apa ke okey kan? Saya rasa kalau tambah nursery pokok pun okey juga. Okey. Untuk customer segment tu. Tapi okey lah, buat masa sekarang ni kita boleh menggunakan ni lah. Okey lah. Okey. Okey. Okey, ni kalau saya sebagai pengurus jualan, saya dah rancang jualan dan pemasaran bagi produk Bajanas ni. Okey, So terus. kita punya produk adalah Bajanas seperti yang dimaklumkan oleh pengurus kewangan tadi selaku pemegang perkongsian 50%. Kalau kita lihat pada profil pelanggan kita ni lebih kepada petani, pekebun kecil, petani, peternak, suri rumah. Itu sajalah kita punya target audience kita untuk menjual Bajanas ni. Okey, proceed. Yang ni saya dah buat ramalan saiz pasaran untuk pasaran Bajanas ni. Kalau kita lihat, kita target sebanyak 3,500 orang jumlah pasaran orang. So kita lebih target kepada petani dan peternak lah. Memandangkan petani dan peternak ni dia lebih banyak menggunakan Bajanas ni ataupun baja. Dan kita buatkan satu langkah inisiatif dengan memasarkan Bajanas ni kepada petani dan peternak. Kalau kita lihat, kita punya anggaran jualan produk, harga Bajanas adalah RM28 seberat 400 gram. Kita boleh dapat dalam sebulan 22,400 dengan menjual jumlah unit 800 sebulan. Terusnya kalau kita lihat pekebun kecil, kita target tak seberapa banyak seperti petani dan peternak. Jadi kita letak hanya 800, ini adalah anggaran saja. Dan kita lihat jumlah unit dijual sebulan adalah sebanyak 600. Dan kita tengok anggarannya, jumlah jualan produk sebanyak 16,800. Dan seterusnya adalah suri rumah. Kita target dalam 500. Memandangkan pandemik ini, dia melambat. Sorry, lag. Okey, tak apa, teruskan. Okey, saya teruskan suri rumah. Okey. Okey. Suri rumah ni kita target 500 orang lah. Sebab apa kita target 500 orang? Sebab memandangkan pandemik ni ramailah suri rumah dia ada waktu terluang tu dan mereka ada masa untuk berkebun di rumah. Dan kita sasarkan sebanyak 300 unit Bajanas dijual dan anggarannya adalah 8,400 dan seterusnya adalah lain-lain kita target 200 saja dan kita boleh anggarkan jumlah unit sebulan adalah 50 dan anggaran jualan 1,400. Jadi total kesemuanya adalah 49,000 tepat untuk saiz pasaran yang saya telah buat ni. Okey. Seterusnya kita tengok ramalan jualan. Kita anggarkan sebulan kita mendapatkan 49,000 dan kita kalikan dengan 12 iaitu setahun. Jadi pada tahun pertama untuk ejen Bajanas yang kita buat ni, kita boleh mendapat sekurang-kurangnya RM588,000. Dan pada tahun kedua, tambahan dia adalah 10% lah. Sebab kita tambah 10% lah. Ini adalah anggaran saja ramalan jualan. Sebanyak RM646,800 Malaysia dan tahun ketiga ditambah lagi 10% sebanyak RM711,480 Malaysia. Ada masalah ke pengurus kewangan? Tak ada, sebab since ni pun just estimation ramalan je. Kita boleh cuba yang terbaik untuk capai lebih daripada ini lah. Okey, saya suka. Dan kita lihat pada strategi pemasaran 4Ps yang kita untuk menjual kita haruslah ada pemasaran
untuk kita punya marketing, untuk melebarkan sayap produk kita terhadap orang-orang luar yang ramai orang luar dia tak tahu Bajanas. Saya pun rasa begitulah. Betul. Dan produk Bajanas kita menggunakan promosi seperti banner, media sosial, flyers, voucher diskaun ataupun kita ada buat potongan Black Friday dan flash deal lah. Kalau media sosial kita boleh gunakan paid review. Saya ada kawan saya, dia Insta famous, saya boleh contact dia untuk promote Bajanas ni dan mungkin boleh menaikkan lagi lah rating Bajanas kita ni. Tapi saya rasa baik kita pakai influencer yang contoh macam Amirul Afendi, seorang pelakon tu. Followers dekat IG dia tak silap saya 100k orang kot. Dan dia pun buat part time penternak lah. Tapi since pandemic ni saya follow dia, saya tengok dia punya story, post semua. Dia dah macam memang penternak dan petani lah. Saya rasa baik kita bayar dia untuk buat review sebab target audience dia pun orang-orang yang macam kita target. Okey, saya suka idea ni tapi kita akan buat banyak lah. Kita tak ada buat satu orang saja sebab Amirul Effendi tu adalah seorang artis jadi kita mungkin susah untuk mendapatkan rangkaian dia. Kalau daripada kawan saya Insta famous dia mungkin saya telah ada rangkaian dengan dia jadi mungkin nak kan benda tu adalah senang lah. Kalau dia berbanding dengan Amirul Effendi tu dia banyak prosedur yang kita perlu lalui lah. And then bayaran dia semestinya lebih mahal sikit. Jadi tak apa, kita akan teruskan, kita akan promote semua orang. Baik. Okey, kalau kita letak harga dia Bajanas ni adalah RM28 lah. Kena Ini dengan harga kita beli. apa dia? RM28 ni yang kita beli daripada Bajanas ke yang kita jual? Yang ini adalah harga jualan. Harga jualan RM28. Baik. Dan kita akan sasarkan tepat lokasi sebaik kalau pandemik ni telah pun berakhir. Kita sasarkan pasar tani lah terutamanya. Tapi buat masa sekarang kita menggunakan COD dan online lah seperti Shopee dan Lazada lah. Okey. RM28 tu dah termasuk harga semualah, packaging, labeling semualah. RM28 tu termasuk harga packaging dan labeling lah, shipping lah. Sebab kalau di Shopee dia ada free shipping sebanyak RM15. Kita kena macam tu lah, RM28 tu adalah harga tetap, tak termasuk termasuk shipping. Okey, bagi gaji, since saya sebagai pengurus kewangan dan orang yang menyumbang banyak persen dalam modal kita ni, saya menyumbang sebanyak 50%. Gaji yang saya akan dapat ialah RM8,000 sebulan. Allowance saya RM500, KWSP RM520 dan SOCSO saya sebanyak RM160. Dan Encik Syamil bin Madran pula selaku pengurus jualan kita, beliau adalah orang kedua yang menyumbang terbanyak dalam perkongsian kita ini sebanyak 30%. Dan gaji beliau ialah RM5,500, allowance RM300, KWSP RM357 dan SOCSO beliau ialah RM110. Pada Encik Rashidi pula selaku orang yang menguruskan operasi kita ni yang nak jadi ejen ni, dia menyumbang sebanyak 20% dalam modal dan dia akan mendapat gaji RM4,000 sebulan, 200 allowance, 260 KWSP dan RM80 SOCSO. So jumlah keseluruhan gaji yang kita akan keluarkan ini adalah gaji sebanyak RM17,500, allowance sebanyak RM1,000, KWSP sebanyak RM1,137 dan SOCSO sebanyak RM350 sebulan. Jadi kalian semua setuju ke perkiraan gaji yang saya buat ni? Okey lah, setuju sebab saya pun keluar modal tak banyak sangat okey ni. Okey. Saya pun setuju. Okey, ini adalah ramalan untuk bersih kita ya. Kalau nak ikutkan, kita tengok kat belah aset tu, saya telah menyumbang modal sebanyak RM45,000. Syahmi pula selaku pengurus jualan sebanyak RM27,000 dan Dashidi sebanyak RM18,000. So total aset
modal kita yang antara kita tiga semua kumpul dalam perkongsian ni adalah RM90,000. So jualan juga adalah aset sebab ini kita jual untuk mendapatkan untung bersih, kita nak tolak dengan belanja. So total aset kita ialah RM139,000. So belanja kita yang saya dapat ramalkan setakat ni adalah harga bajanas yang kita beli tu, sebab kita kan nak jadi ejen, sebanyak RM2,000. RM2,000 ni berapa unit Syami? 2000 RM20,000 tu. Ni Cik Kuan, RM20,000. 20,000. Okey, RM20,000 ni berapa unit Macam mana kira dia? 2,000. Satu harga bajanas tu jatuh pada harga RM10. Jadi Okey. kita beli dengan 2,000 unit sebulan lah. Okey. So jatuh RM10, kita beli 2,000 unit sebulan, so dia jadi RM20,000. So belanja kita seterusnya ialah pemasaran, marketing. Saya ramalkan kita akan spend dalam RM5,000 lah. Nak buat flyers, bayar paid review apa semua tu. Lepas tu dekat dalam packaging pula saya anggarkan dalam RM7,000 sebab kita nak buat packaging yang baik lah, yang berkualiti kan. Sebab saya pun nak jadi ejen lama ni, kita perkongsian ni lama. Lepas tu gaji pula adalah sebanyak RM10,000. So total belanja kita ialah RM42,000. So bila kita tolak aset dengan belanja ni, kita akan mendapat untung bersih RM97,000. So kita akan bahagikan kepada ikut siapa yang bagi banyak persen tu lah. Okay, setuju? Okay. Ini adalah ramalan untung bersih yang secara individu kita lah. Saya mendapat RM48,500 sebab saya telah mengeluarkan 40% daripada modal tu. Syahmi selaku pengurus jualan pula mendapat RM29,100 sebagai orang kedua yang mengeluarkan terbanyak dalam modal tu. Dan Rashidi akan mendapat pulangan sebanyak RM19,400. So semua setuju Saya setuju lah. Memandangkan saya hanya keluar berapa ribu saja. Jadi untung yang banyak jugalah. Okay. Setuju. Okey, strategi operasi ni kalau boleh Rashidi selaku pengurus operasi kita bolehlah ceritakan sikit apa strategi operasi. Okey, untuk operasi pula saya dah letakkan beberapa cadangan supaya kita punya produk daripada maksudnya kita punya perniagaan ni, jualan ni dia jadi dapat permintaan ramai lah. Okey, contoh yang pertama jenis kurier. Macam kita akan gunakan penghantaran. So cadangan saya lah yang macam okey kalau kita guna JNT Express dengan pos laju. Sebab saya sendiri ada pengalaman dengan pembelian menggunakan penghantaran ni. Yang saya berpuas hati betul-betul, penghantaran dia cepat dan elok. JNT Express dengan pos laju je. Macam Ninja Van dengan DHL tu boleh kata lambat jugalah. So saya tak nak lah penghantaran dekat customer tu lambat kan. Okey, yang kedua pula dari segi pembungkusan, dari segi packaging kita. Dan saya mencadangkan kita menggunakan ziplock sebab ziplock ni dia jenis senang untuk orang buka tutup, dan ziplock ni pun dia boleh, maksudnya dia boleh mengekalkan keadaan produk dalam bungkusan tu. Dan dia sangat mudah lah untuk kita bawa ke mana-mana untuk customer pembawa untuk customer bawa ke tempat mereka bertani dan bercocok tanam, dan mudah disimpan. Yang ketiga pula dari segi promosi, cas penghantaran percuma untuk pembelian 5 unit dan ke atas. Macam dekat Shopee memang kita ada free shipping RM15, tapi dia bukan setiap masa ada, dia jenis voucher kan. So kalau benda tu tak ada, customer tak dapatlah cas penghantaran percuma tu. So kita punya sendiri cas penghantaran percuma tu dengan pembelian 5 unit dan ke atas. Makna kata kalau orang tu beli dengan 5 unit, 6 unit ataupun 10 unit, kita boleh berikan cas penghantaran tu percuma kepada pelanggan tu. Yang kedua pula, diskaun sebanyak 10%
bagi pembelian 30 unit dan ke atas. Yang diskaun sebanyak 10% ni macam customer yang beli direct kat kita. Contohnya dia datang dia contact kita, dia datang kat tempat kita, dia beli terus. Dan Cik Kuan setuju tak kalau 10% ni diskaun saya bagi? Setuju. Okey lah kan, sebab Tapi dia tak ada beri efek pada jualan kita rasanya tak ada kot, sebab macam kita beli satu unit, Encik Syamil berapa satu unit kalau kita beli kat Bajaran? RM10. So RM10 dan kita dengan harga jualan RM18, dengan tambahan RM18 iaitu RM28, dan mungkin insyaAllah saya rasa tak ada kerugian. Dan pada masa yang sama kita pun boleh jaga customer. Maksudnya diorang akan rasa macam okey, kedai ni ada diskaun sekian-sekian ni, okey, kita jadi macam customer akan jadi macam Regular. dia akan jadi regular customer kita dan dia berpuas hati dengan perkhidmatan yang kita sediakan. Okey, yang seterusnya tumpuan dan sasaran utama kita. So kalau cakap pasal pertanian, petani, peternak, apa semua, banyak berkaitan dengan penduduk-penduduk kampung. Okey, so dekat kampung ni kita lebihkan lagi lah, khususnya lebihkan lagi kita punya jualan tu dengan kita edarkan risalah dekat area kampung banyak dengan voucher-voucher diskaun yang kita ada. Yang seterusnya pula pengiklanan. Okey, so macam Cik Syamil tadi, dia ada kawan iaitu Instafamous. So kita boleh gunakan benda tu dekat media sosial, Instagram. Dan saya pun ada terjumpa, saya jumpa dekat aplikasi TikTok tu. Saya jumpa ada seorang perempuan ni, nama dia Jijah tak silap saya, nama akaun dia lah. Nama betul dia saya tak tahulah. Dan dia punya konten-konten tu berkaitan dengan dia bercucuk tanam. Ya. Saya pernah tengok. Ada juga kan. Dia orang Melayu kita So kat situ pun saya rasa kita boleh cuba untuk contact dia, untuk kita pasarkan produk kita ni melalui konten-konten yang dia buat, untuk dia buat review menggunakan baju kita ni. Okey, itu setuju Setuju. Okey, itu dari segi periklanan. Dan kawalan kualiti pula, iaitu pemantauan di setiap peringkat pengeluaran. So maksudnya kita punya pembungkusan ni, kita perlukan pembungkusan yang betul-betul elok, yang mana kalau katalah pembungkusan tu mungkin ada terkoyak sikit, okey, kita terpaksa tukar terus dia punya packaging tu. Dan masa dan sukatan. Masa ni maksudnya kita akan train orang-orang yang boleh buat benda ni. So supaya benda-benda packaging ni dapat dibuat dengan cepat dan produktiviti kita pun akan menjadi lebih tinggi. Begitu juga dengan sukatan. So sukatan kita ni kena tepat. Takut kalau ada masalah terkurang ke, dan dari situ customer akan mula tak percaya dengan perniagaan kita ni. Okey. Ada lagi beberapa menarik. Setakat ni menarik apa yang awak bentangkan tentang strategi operasi. Ada lagi strategi dia untuk next slide. Okey, yang ini strategi operasi yang seterusnya pula, dari segi keberkesanan pula. Maksudnya bila kita dah jual produk kita ni, kita akan minta feedback daripada customer. Macam dekat Shopee kita akan dapat, dan Lazada kita akan dapat star, betul tak? So akan ada huraian, customer bagi tahu apa semua. Dan kita juga boleh minta feedback direct daripada customer. Maksudnya kita contact dia, kita WhatsApp dia, kita tanya pasal produk kita ni macam mana, apa keberkesanan dia, apa efek dia dekat tumbuh-tumbuhan yang dia dah cuba gunakan Bajanas ni. Itu dari segi keberkesanan produk kita lah. Yang seterusnya pengisian semula, maksudnya restock kita daripada Bajanas. So andai kata kita punya jualan setiap bulan meningkat, so kita boleh buat perancangan baru yang mana kita boleh keluarkan modal lebih untuk kita beli
produk untuk kita beli Bajanas ni lebih banyak daripada supplier. So kat situ kita boleh naikkan sale kita lah, sebab permintaan dah banyak, jualan dah banyak. So kita kena cuba untuk menambahkan lagi kita punya modal untuk kita menambah jualan dengan menambah pesanan-pesanan produk ni daripada pembekal kita. Yang seterusnya ialah cara pembayaran. Macam sekarang ni, macam pandemik yang kita tahu, so kita banyak menggunakan online, iaitu ataupun atas talian, dan cash on delivery, COD. Macam tunai dengan kad debit ni ataupun kad kredit ni, kita lebih kepada customer yang datang berurusan direct dengan kita. Yang seterusnya ialah penambahan jualan. Okay, so macam penambahan jualan ni, cadangan saya, kita menyertai apa-apa program, iaitu program inkubasi. Contohnya, macam program inkubasi ni dia macam satu program yang ada dianjurkan oleh banyak pihak. Macam UPM pun ada anjurkan program ni. Program ni dia berasaskan pertanian. Maksudnya dia macam pertandingan untuk orang join yang berkenaan dengan pertanian. So bila ada program yang berkaitan dengan pertanian ni, kita boleh ambil peluang ni untuk kita perkenalkan produk yang kita jadi ejen, yang kita jadi ejen untuk produk ni, kita boleh perkenalkan dekat lagi ramai orang. So kat situ pun kita salah satu jenis pengiklanan kita dan salah satu cara untuk kita menambah jualan. Okay, setakat itu saja strategi lah. Maksudnya, tapi strategi saya ni bukannya khusus untuk macam sekarang ni pandemik ke strategi saya ni dia umum. Untuk long term lah. Dia dah short term ke. Lagi satu, program inkubasi ni, kita kan ramai orang, kita boleh juga buat networking, rangkaian dengan orang-orang yang terlibat dalam industri pertanian itu sendiri. Betul. Selalunya kita boleh masuk dalam pharma lah kan. Betul. So banyak lah kalau program inkubasi ni, sebab ramai petani terlibat kan. So kita senang nak buat rangkaian kat situ. So setakat tu je lah saya punya strategi operasi untuk kita punya produk dan jualan ni. Okay, overall saya setuju lah. Cik Syahmi macam mana? Saya setuju juga. Memandangkan kita boleh sasar tinggi capai kita punya jualan ni. Dengan kita lihat strategi operasi yang sangat efektif, yang mantap. Jadi saya setuju. Kita patut go terus. Okay, baiklah. Okay, kalau macam itu saya setuju dengan rancangan kita ni. Setakat ini sajalah perancangan perniagaan kita, dan kalau ada apa-apa penambahbaikan saya akan inform untuk kita buat meeting. Okay. Terima kasih. Okay, sorry kacau malam Tak apa. Okay. From home Okay, Assalamualaikum. Okay. Salam.